Siapa yang ketika dia sakit, yang ni dalam kitab ni pun ada sebut, dalam kitab Allahumma ala sayyidina Muhammad Syarhus Sudur dan kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam As-Sayuti rahmatullah alaih, ada menyebutkan tentang hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang baca semasa dia sakit dan ketika dia sakit tu dia baca mati, tak? Maka orang ini akan terlepas daripada azab kubur. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila haqiqatil majazah. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam Bilal, yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid, yang saya kasihi para asatizah alim ulama, dan seterusnya yang dicintai tetamu-tetamu Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah lah yang telah memilih kita untuk sama-sama kita hadir ke rumahnya. Sebagaimana kalau seseorang itu suka kepada seseorang, maka dia akan menjemput orang itu datang ke rumahnya. Begitulah juga kita di sini adalah kerana Allah suka kepada kita, lalu Allah menggerakkan seluruh tubuh kita untuk datang pada malam ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita hari ini berada pada bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi beberapa hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab digalakkan untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada bulan Sya'ban, maka digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakala pada bulan Ramadan digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi kalau boleh kita target daripada sekarang, nak bulan Ramadan ni kalau boleh 10 kali khatam, insya-Allah. Tak Haji? Nak kita buat azam dulu. Nak buat tu kemudian, azam tu hak penting. Sekurang-kurangnya kita ada niat. Kita semua gitulah. Nak azam kalau boleh tiap-tiap hari nak khatam. Mari bulan Ramadan lapar, ngantuk dan sebagainya, maka dapatlah kita buat sekadar yang mampu. Pun kalau boleh kita target tahun ni lebih banyak baca Quran daripada tahun lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ni kita akan mulai membaca kitab tafsir Nurul Ihsan. Ya. Saya tak mau baca kitab hak tebal-tebal. Tak. Ini contoh kitab tebal, kitab tafsir Ibnu Kathir. Ni jilid ke-8. Tak. Tebal kalau baca ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kita mati, lepas tu Tok Imam bertukar pula 3-4 kali 2,300 baru habis. Sebabnya tebal. Jadi sebab tu ulama-ulama dahulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka meninggalkan kepada kita kitab tadris ataupun kitab untuk kita belajar supaya dan dengan umur kita, tak tebal. Jadi kalau kitab bahasa Arab, kalau saya duduk mengaji dulu di madrasah, kita belajar tafsir Jalalain. Kalau di pondok
digalakkan kita mengajar kepada orang awam di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab Nurul Ihsan. Kitab ni, jadi kitab ni kitab bahasa Melayu, cuma dia Jawi lah ya. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh beli di Shopee pun ada. RM18 sahaja. Tujuan kita belajar tafsir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah untuk kita beramal dan kita faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Pasal kita tak reti bahasa Arab, kita bukan macam sahabat, maka kita kena belajar tafsir. Janganlah kita baca terjemah tu sendiri-sendiri, lepas tu kita buat kesimpulan sendiri-sendiri. Nanti syaitan akan menjadi guru kita. Kita akan faham Al-Quran dengan cara fikiran kita. Wal-iyazubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulai dengan surah Al-Ikhlas ya. Surah ni dikategorikan sebagai surah Makiyah. Kita baca dulu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surah ni khilaf ulama, ada kata 4, ada kata 5 ayat. 5 ayat dekat mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, 1 ayat, wa lam yulad, 1 ayat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 5 ayat. Khilaf ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka turun ayat ini tak kala ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya. Maksudnya tanya daripada Tuhannya, Tuhan Rasulullah. Ya, apabila orang tanya kepada Rasulullah tentang Tuhan Rasulullah tu, rupa soal, apa sifat Tuhan engkau? Adakah ia Tuhan engkau daripada tembaga, atau daripada emas, atau zabarjad, atau betapa ia Tuhan engkau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi rupa soal dia ataupun gambaran soalan yang ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan ni lagu mana? Tuhan hak mu kata Allah tu lagu mana? Tembaga ke? Emas ke? Zabarjad ke? Batu permata ke? Ke lagu mana? Lagu tu. Atau kata Quraisy, ya Muhammadu sif lana rabbaka alladhi tad'una ilaih. Sifat bagi kami Tuhan engkau yang engkau seru kami kepadanya, kepada Tuhan engkau itu. Maka yang soal itu, siapa dia hak soal ni? Quraisy atau ulama Yahudi ramai ya. Quraisy ni disebutkan dalam hadis Arabi. Orang-orang kampung pun ada datang tanya kepada Rasulullah. Atau Nasara, atau musyrikin, atau kata Yahudi, ya Muhammadu sif lana rabbaka wansubhu. Sifat bagi kami Tuhan engkau dan nasab akan dia, akan Tuhan engkau, ibnu fulan, ibni fulanin. Maka turun firman-Nya. Dia orang duk tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba gambarkan Allah tu lagu mana? Allah tu anak siapa? Anak ayah dia nama apa? Maka ditanya Rasulullah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, kata olehmu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan kepada umat, Huwallahu ahad, iaitu Allah Tuhan yang esa, yakni Tuhan yang kamu tanya aku itu Allah yang esa. Hak muduk tanya tu adalah Allah yang esa.
Ulama dulu dia cerdik, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak bubuh Tuhan yang satu, dia bubuh Tuhan yang esa. Sebab satu ada makna yang berbeza daripada esa. Allah tak guna perkataan huwallahu wahid, dialah Allah yang satu. Tapi Allah guna huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Ini orang dulu. Seperti juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok nama raja tak? Raja orang panggil Duli yang Maha Mulia tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Gitu tak? Lepas tu baru nama raja. Orang dulu dia cermat. Dia tak macam kita orang hari ni. Ada orang kata syirik raja buh nama gitu. Pasal dia tak belajar. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksud Duli yang Maha Mulia? Duli ni bahasa lama, maksudnya debu. Kumang je, mana? Sebesar zarah sahaja. Jadi raja tu hebat lagu mana pun, besar lagu mana pun jajahan dia, dibandingkan dengan Allah, Duli yang Maha Mulia. Maha Mulia tu bukan raja tu, Allah. Maksudnya dia nak beritahu kat situ, raja tu besar lagu mana pun tanah jajahan dia, dibandingkan dengan Allah, debu je. Besar debu, besar zarah sahaja. Ni orang dulu cermat. Dah Seri Paduka Baginda. Paduka tu, cuba buka kamus tengok, tak percaya. Kalau tak percaya dah saya cakap tak. Allahumma salli ala. Kamu lama saya tak tahulah kamu ni ada lagi tak. Paduka tu maksud apa? Paduka maksudnya selipar. Seri Paduka Baginda, bernilainya selipar baginda. Siapa baginda? Nabi SAW. Maksudnya raja tu kaya lagu mana pun tak bernilai sikit habuk. Hak bernilai selipar Nabi lagi bernilai. Hak ada kat raja tu tak bernilai pun. Tu orang dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak terang bukan nak cerita pasal tu, nak cerita pasal esa ni. Nak cerita ulama dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dibubuh perkataan esa tu pasal dia besar makna, berbeza dengan yang satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa makna esa? Ya. Esa adalah sesuatu perkara yang tidak boleh digambarkan. Berbeza dengan satu. Guana satu. Tengok ni kain ridak saya. Kain ridak saya ni dalam masjid ni saya rasa saya seorang pakai warna gini. Betul tak? Ni satu. Tuan-tuan boleh melihat. Tuan-tuan boleh pegang. Dan mungkin kalau orang pandai dia boleh tiru balik, buat balik macam ni. Maka kita panggil satu. Tapi kalau esa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu yang tak boleh nampak, satu yang tak boleh dipegang, satu yang tak boleh digambarkan, satu yang tak boleh dibayangkan, satu yang tak boleh ditiru. Itulah esa yang ulama dahulu terjemuh maksud ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu Tuhan yang aku seru kamu kepada sembahnya sembah Tuhan, Allah yang esa. Atau Tuhan yang kamu suruh aku nasabkan itu. Yang muduk tanya Tuhan ni anak siapa? Allah yang esa. Tiada bernasab. Dia tak ada keturunan. Allah tak ada keturunan. Tiada beranak, dia tak ada anak. Dan tiada diperanakkan, dia bukan anak orang. Bukan anak Tuhan lain tak.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka lafaz Allah pada qul huwallahu ahad, lafaz Allah itu menunjuk atas zat yang berhimpun segala sifat kamal padanya, pada zat. Ya, lafaz Allah itu menunjukkan berhimpun segala sifat kesempurnaan Allah, yakni sifat kesempurnaan, iaitu sifat subutiyah. Kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, sifat 20. Sifat subutiyah ni ada 7. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi 7 sifat itu, 7 sifat subutiyah itu ada pada lafaz Allah, duduk pada lafaz Allah itu. Dan lafaz ahad menunjuk atas zat yang bersifat jalal, yakni maha hebat, iaitu sifat salbiyah yang 5. Apa dia sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Tuhan mesti tidak ada awal. Benda yang tidak ada awal, tidak ada akhir, maka dia bersifat dengan baqa. Mukhalafatuhu lil hawadith, tak serupa dia dengan benda baharu. Apa maksud dia? Tak serupa dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, ada dia tu, ada, memang sedia ada, tidak perlu kepada orang mengada. Kalau terjemah biasa, qiyamuhu binafsih, ada, berdiri dengan sendiri. Terjemahlah tu. Maksud dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah wujudnya Allah tak perlu kepada pencipta, dan adanya Allah tak perlu kepada tubuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada kita perlu kepada tubuh tak? Perlu. Nak kata ada kita ni perlu kepada ni jisim kita, tapi Allah bukan begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, esanya Allah. Tak? Habis itu orang nak berebut, nak bubuh nama Allah di dalam agama mereka. Tak kena. Ni bahaya. Kita ni patutnya kena sensitif. Ya. Ni ada saya tengok dalam grup orang duk kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kita tak boleh bagi, dia kata. Benda masalahnya. Dia kata apa kita tak boleh bagi, benda masalahnya. Bukankah kitab yang diturunkan dari langit tu ada part hak saya biasa dengar hak zaman-zaman sekolah rendah dulu, dia kata. Zaman sekolah rendah. Orang zaman ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hak peliknya, nak terjemahan dia ikut terjemahan kitab Arab, walhal kitab asal dia daripada bahasa Hebrew. Tak sebut pun di situ dengan lafaz begitu, tapi oleh kerana dia ada matlamat, kita bimbang hak ni. Kita bimbang akidah anak cucu kita ke depan. Oleh kerana tak belajar agama dengan sempurna, maka nanti dia akan celaru. Bagi orang yang belajar mungkin dia boleh jawab. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Nasara ni dia pandai. Dulu dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata Allah itu bapa Tuhan. Maryam, Sayyidatuna Maryam, mak Tuhan. Nabi Isa alaihi salam, anak Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi lah ni dia musim pula. Dia ada mazhab baru.
Mungkin tuan-tuan tahu, mungkin tuan-tuan tak tahu, tapi saya nak beritahu. Mazhab baru lah ni, dia kata tak. Yang betulnya dia kata, pemahaman yang betulnya adalah Allah nak menyelamatkan umat manusia ni. Allah berupa Sayyidatuna Maryam. Lepas tu Allah yang sama melahirkan, keluar pula. Jadi Allah tu duduk. Jadi ketiga-tiga tu adalah Allah, dia kata. Ketiga-tiga tu adalah Allah. Allah dalam satu. Allah dalam tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Pening kita tak? Bagi orang yang tahu jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin dia boleh jawab. Tak logik. Boleh tak kalau saya kata, boleh tak gini. Saya kata saya ni lahir daripada ayah saya. Ayah saya lahir daripada tok saya. Tok saya lahir daripada saya. Pening tak? Pening. Tak logik. Bagi orang yang tahu jawab, dia mungkin boleh jawab. Sebab agama adalah fakta. Dia bukan reka-reka tak. Benda fakta. Lepas tu Allah suruh baca Quran, kaji Quran, suruh cari fakta. Pergi belajar, pergi cari, pergi belajar, pergi cari, kita akan temui Al-Quran adalah fakta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita kena doa supaya Allah tolong kita, dan kita sama-sama untuk kita jaga agama kita sungguh-sungguh supaya generasi akan datang selamat, insya-Allah. Seterusnya, Allahus Samad. Allah tempat maksud segala hajat selama-lama. Dan tiap-tiap yang lain daripada Allah sekalian berhajat kepada Allah pada segala kelakuan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud Allahus Samad iaitu seluruh makhluk berhajat kepada Allah, perlu kepada Allah. Kita tak boleh buat, kita tak boleh kontrol. Tengok jantung kita. Jantung kita tu duduk kat kita. Kita boleh kata, "Hei jantung, berhenti." Jangan berdegup laju sangat. Slow sikit. Boleh tak? Tak boleh. Semua duduk kat Allah. Sebab kita pun Allah punya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Badan kita nak demam, kita kata, "Hei badan, jangan demam." Boleh tak? Dia nak dengar? Tak dengar. Dia dengar hak Allah. Pasal kita memang berhajat kepada Allah. Kata Imam Haramain. Siapa Imam Haramain? Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna As-Samad itu Ad-Daimul Baqi, Tuhan yang kekal, sentiasa ada. Itu makna As-Samad. Itu makna hak lain. Dan kata setengah ulama, makna As-Samad itu tumpat tiada berongga. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim. Tidak berjisim. Lagu mana? Tak payah duk mikir lagu mana. Nanti kita tengok. Pasti boleh masuk syurga dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh gambarkan Allah itu lagu mana, itulah yang tepat. Tak boleh gambarkan Allah itu lagu mana, itulah yang tepat. Kalau kita gambarkan Allah, boleh gambarkan macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita akan tersalah sebagaimana salahnya agama Hindu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bawa agama Hindu ni? Asalnya agama Hindu ni agama Islam. Kalau nak cerita ni panjang, saya ambil ringkas. Agama Hindu asal agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa Nabi Ibrahim berdakwah di tanah jajahan India apa semua tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim dakwah agama Islam kepada mereka. Nabi Ibrahim sebut nama Allah ada 99. Tu asal dia.
Lama-lama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana generasi-generasi tak belajar, mereka mula menggambarkan setiap nama Tuhan 99 tu dengan gambar, lukis, supaya orang mudah faham. Siapa hak lukis ni? Tok Sami dia. Nak bagi nampak Allah ni maha melihat, mata kena banyak, penuh mata. Nak bagi nampak berkuasa, tangan banyak, ada 4. Ganah lagi ada 6. Tu asal dia. Lama-lama, sebab tu dalam mazhab Hindu, ada mazhab ada 33 Tuhan. Ada mazhab ada 99 Tuhan. Ada mazhab ada 300 lebih Tuhan. Banyak Tuhan. Sebab apa? Pasal setiap satu tu dia gambarkan. Lama-lama jadi sesat habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah tidak berongga. Lam yalid, tiada beranak ia Tuhan, seperti diperanak Maryam. Maksudnya Allah tak boleh ada anak. Tak boleh. Dah orang tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah tu kuasa tak untuk buat Tuhan hak lain? Ada orang tanya lagu tu, Allah tu kuasa tak untuk buat Tuhan yang lain? Tak boleh buat, pasal mustahil. Kalau dia buat, dia tak jadi Tuhan hak tu. Kalau dia buat juga, Allah buat juga, maka dia bukan Tuhan, pasal hak yang dia buat tu tetap makhluk. Tuhan tak boleh dibuat, memang kena ada. Walam yulad, dan tiada diperanak akan dia, akan Tuhan, seperti diperanak Nabi Isa dan Nabi Uzair, iaitu menolak perkataan Nasara, Isa anak Allah, dan perkataan Yahudi, Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasara kata Nabi Isa anak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkataan ini menolak perkataan firman lam yalid wa lam yulad, ini menolak dakwaan orang Nasara dan orang Yahudi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya, bagi Tuhan, kupu seorang pun. Kupu ni bahasa lama ni. Kupu ni maksudnya sebanding. Maka perkataan Allah tiada beranak dan tiada diperanak dan tiada kupu itu satu maksud, iaitu menafi, menyerupai dan menasab dengan suatu kerana yang menyerupai atau menasab itu ada kala dengan anak atau yang beranak atau sebanding. Anak dengan ayah kadang-kadang ada rupa-rupa sama. Ni rupa anak ni macam rupa ayah. Gitu tak? Ayah, ni muka anak nombor 4 ni macam muka mu, kita kata. Contoh. Jadi tak ada sebanding-sebanding begitu. Allah tak boleh diperbanding-bandingkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah itu tiada menyerupai dan tiada satu jenis dengan suatu. Faham ayat ni? Satu jenis. Maksudnya Allah tak sama dengan kita. Dari segi apa sahaja. Daripada segi jisim, daripada segi perbuatan, semua tak sama. Ya. Kerana ia Tuhan yang wajib wujud, yang menjadi lagi qadim, dan yang lain mungkin kena jadi fana baharu. Allah adalah Tuhan yang wujud, dan perkara selain Allah adalah perkara mungkin, iaitu makhluk. Boleh ada, boleh tiada. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Tapi Allah dah buat kita, maka kita ada. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Lepas ni kita tak ada, orang lain pula ada. Itulah makhluk. Benda yang akan fana, benda yang akan binasa, dan Allah terus ada selama-lamanya. Itulah Allah. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Riwayat Abu Nuaim daripada Abdullah ibni Syikhir daripada bapanya, bapa Abdullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad pada sakit yang ia barang siapa mati padanya pada sakit, nescaya tiada difitnah pada kuburnya kubur barang siapa, dan aman daripada hafiah kubur, dan ditanggung oleh malaikat hari kiamat dengan tapak tangannya, tapak tangan malaikat, hingga melepas akan dia akan barang siapa daripada titi siratim mustaqim kepada syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang ketika dia sakit, yang ni dalam kitab ni pun ada sebut, dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syarhus Sudur dan kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam As-Sayuti rahmatullah alaih, ada menyebutkan tentang hadis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang baca semasa dia sakit dan ketika dia sakit tu dia baca mati, tak? Maka orang ini akan terlepas daripada azab kubur. Qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ditanggung, malaikat akan jaga dia, malaikat akan bawa, letak dia atas tangan malaikat akan tolong dia untuk melintas titian sirat sehingga dia selamat ke dalam syurga. Dan lagi sabdanya, barang siapa baca qul huwallahu ahad ketika hendak masuk rumahnya, nescaya menghilang ia Allah akan papa daripada ahli rumah dan jiran. Masuk ke dalam rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lagu mana? Kita masuk dalam rumah, bagi Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam, selawat kepada Rasulullah 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca qul huwallah. Lagi comel kita baca doa masuk rumah. Ni doa masuk rumah pun tak tahu kita ni kadang-kadang nak bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Tu doa hak Nabi ajar. Kita baca masuk dalam rumah, baca selawat 3 kali, baca qul huwallah, maka kita akan melihat rezeki akan melimpah ruah. Hak ni saya pun buat dan saya nampak alhamdulillah Allah jaga, Allah cukupkan. Dan lagi sabdanya, barang siapa baca qul huwallahu ahad sekali, nescaya diberkati atasnya, dan barang siapa baca 2 kali, diberkati atasnya dan ahlinya. Siapa baca 2 kali, dia dan keluarga dia akan diberkati oleh Allah. Siapa yang baca 3 kali, diberkati atasnya dan atas segala jirannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta sikit lagi masa, sebabnya lepas ni kita dah masuk bulan Ramadan. Saya bulan Ramadan saya bertugas, jadi mungkin tak boleh nak bagi kuliah. Jadi takut saya mati, saya tak dan nak beritahu. Qul huwallahu ahad ni adalah satu surah yang sangat-sangat special. Tuan-tuan pun dah tahu, kalau kita baca 10 kali dapat istana, betul? Okey, baik. Ada disebutkan dalam kitab Hasyiatus Sawi, dalam kitab Hasyiatun Nabrawi, dalam kitab Al-Bajuri fil Jauharatit Tauhid, fi Jauharatit Tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebutkan siapa yang baca qul huwallahu ahad 100,000 kali. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 100,000 kali. Bukan baca sekaligus ni, buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Lebih kurang 3 tahun insya-Allah habis dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta panjang umur. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan lantik satu malaikat yang akan buat pengumuman yang dapat didengari seluruh padang mahsyar. Dia kata apa? Ni Fulan bin Fulan ini telah bebas, berada di bawah jaminan Allah. Siapa yang ada masalah dengan dia, mari jumpa dengan Allah. Allah jamin. Tapi syarat. Lagu mana ni? Gini,
kita dulu ni ada banyak dosa dengan sesama manusia. Dosa dengan Allah ada, dosa dengan manusia ada. Berniaga ni cakap manis popa. Nak jual barang tak tahu mana pun, manis tu lebih. Jadi banyak dosa daripada banyak pahala. Jadi nak pergi minta maaf dengan orang, ada buat sakit hati orang dan sebagainya, nak seboleh-bolehnya kita usahakan selagi mana hayat kita ada ni, kita usaha bagi minta maaf lah, jumpa minta maaf. Andai kata tak boleh, seperti mana tak boleh? Ni contoh Tok Guru bagi contoh. Saya duk ingat Tok Guru bagi contoh dulu, anak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya orang tu dia berzina dengan bini orang. Nah, lepas tu mari umur tua 50, duk teringat balik, Allah, macam mana aku nak pergi minta maaf ni. Nak tok laki dia kita kenal juga, bini dia pun kita kenal juga, kita dah jadi orang masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bini orang tu pun, hak yang kita berzina dengan dia tu pun dah jadi baik dah, pakai tudung labuh, pergi ngaji masjid apa semua pakai. Nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni kalau kita pergi berjumpa dengan tok laki dia, pergi minta maaf, dulu ni masa aku kerja dengan binimu, aku biasa tidur dengan binimu 10 kali, dia kata. Pesang ayuh haji tu, ayuh haji tu akan pengsan, jantung terus meninggal disebabkan berita yang kita beritahu. Nak, dan boleh menyebabkan huru-hara keluarga dia yang dah molek. Jadi lagu mana kita tak mampu dah nak buat, lagi minta maaf, maka kita baca qul huwallahu ahad. Tapi dalam masa yang sama minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Begitu juga apabila kita ada hutang yang tak mampu kita bayar. Kita dah habis gerai dah kerja, nak bayar hutang orang, tak dapat, makan tak cukup juga. Bukan maksudnya kita ada duit, kena faham molek ni, dengar molek. Bukan maksudnya kita ada duit, kita kata saya dah baca qul huwallah, nanti Allah settle. Tak. Waktu namanya Imam As-Sawi kata kalau orang yang buat macam tu, maknanya orang tu nak main-mainkan Allah. Tak jadi. Maksudnya dia tak mampu nak bayar hutang, ya, ataupun dia tak mampu nak hubungi orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah dia tipu, dia tak tahu duk mana dah ni, nak cari kat mana, nak pergi minta maaf, nak minta halal ni sebelum mati ni, tak tahu. Maka baca qul huwallahu ahad ni akan menjadi penyelamat kepada dia, ya. Maka kita panggil al-fidaul kabir, kebebasan yang besar, ya. Kalau kita tak ada salah dengan manusia, padang cukup kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahlil la ilaha illallah 70,000 kali. Buat sikit-sikit tak apa, ya. Ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, dan juga kalau tak silap saya dalam kitab ta'lim yang baca pagi-pagi tu tak, lepas subuh tu pun, nanti pun ada, kalau tak silap saya lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan serba sedikit ini kita dapat ambil sedikit pengajaran dan dapat kita amalkan supaya kita semua selamat masuk syurga, selamat daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dipesongkan, dia sebenarnya nak masuk ke neraka, tapi zuhziha 'anil nar, Allah selamatkan dia daripada api neraka, faqad faz, dialah orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang macam ni insya-Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.